Masalah pertuturan berlaku apabila seorang kanak-kanak mempunyai masalah mengeluarkan bunyi pertuturan dengan betul yang bersesuaian dengan umurnya dan menjadikan percakapannya sukar difahami oleh orang ramai. Katakan beberapa faktor masalah pertuturan terhadap kanak-kanak. Yang pertama ialah daripada segi masalah oral, yang kedua masalah bahasa, yang ketiga masalah pendengaran, yang keempat masalah kekurangan rangsangan, yang kelima masalah kelewatan perkembangan global, yang keenam adalah masalah kekurangan intelek. Sekian dari saya. Masalah pertuturan boleh dikategorikan kepada 4, iaitu masalah sebutan, masalah gagap, masalah suara dan masalah bahasa. Yang pertama, masalah sebutan. Kecenderungan meninggalkan suku kata atau mengubah bunyi sesuatu perkataan, misalnya perkataan saya menjadi caya. Yang kedua, masalah gagap. Apa itu masalah gagap? Gagap merupakan gangguan terhadap kelancaran percakapan. Selain itu, aliran pertuturan terganggu di mana seseorang itu mungkin mengulang, memberhenti seketika atau mencelah dengan suku kata atau perkataan. Kemudian, gagap juga kerap berlaku apabila seseorang individu terlalu teruja atau menyatakan sesuatu dengan cepat. Yang ketiga, masalah suara. Masalah suara berkaitan dengan kualiti suara seseorang. Contohnya, suara yang terlalu lantang, lembut, kasar, garau, nada yang terlalu tinggi atau nada yang terlalu rendah. Yang keempat, masalah bahasa. Masalah bahasa berkaitan dengan sistem saraf pusat yang akan membuatkan individu menghadapi kesukaran mentafsir bahasa dalam sesuatu perbualan, dan ianya juga akan menyebabkan kesukaran menggunakan perkataan yang sesuai dalam komunikasi. Terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah komunikasi, bahasa dan pertuturan. Pendekatan dan pencegahan perlu dilakukan bagi membantu kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa dan pertuturan. Antaranya ialah ibu bapa perlulah menggunakan bahasa yang betul, mudah serta ringkas pada permulaannya supaya memberi kanak-kanak faham apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu melatih kanak-kanak supaya pertuturan mereka lebih baik. Seterusnya, guru juga perlu memainkan peranan yang penting bagi mengatasi masalah pertuturan kanak-kanak. Guru perlu memainkan peranannya sendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, guru amat penting dalam proses berinteraksi dengan murid-murid. Seterusnya, guru juga perlu memastikan semasa berinteraksi, guru perlu menekankan topik yang berkenaan dengan pengalaman kanak-kanak sendiri supaya guru dapat berinteraksi dengan baik dengan kanak-kanak. Tanda kelewatan pertuturan sekitar 12 hingga 15 bulan. Pertama, tidak memahami nama objek-objek biasa seperti botol dan kereta mainan. Kedua, perkembangan bahasa yang agak lewat. Ketiga, tidak mengeluarkan sebutan yang bermakna. Seterusnya, sekitar umur 18 hingga 15 bulan. Pertama, tidak memahami frasa biasa seperti jangan buat itu. Kedua, tidak tunjuk bahagian anggota badan yang disebutnya. Ketiga, tidak menerima simulasi bahasa pada peringkat awal kanak-kanak. Sekitar 24 bulan pula. Pertama, tidak memahami arahan atau soalan ringkas. Kedua, tidak mengucapkan sekurang-kurangnya 25 perkataan yang berbeza. Ketiga, tidak menghubungkan dua perkataan bersama-sama, contoh minum susu, makan nasi dan lain-lain. Keempat, tidak boleh meniru percakapan dan tindakan tidak bercakap secara spontan. Sekitar umur 36 bulan pula. Pertama, tidak memahami arahan atau soalan yang lebih panjang. Kedua, tidak menghubungkan perkataan ke dalam frasa lebih panjang seperti
mahu makan biskut. Tanda amaran bagi gangguan pertuturan pula. Pertama, sebutan sangat tidak matang untuk umurnya, iaitu menggunakan hanya beberapa bunyi atau corak pertuturan sahaja. Kedua, tidak menyebut perkataan yang sepatutnya mengikut umur. Tanda amaran bagi gagap pula. Pertama, bunyi atau sebahagian daripada perkataan atau frasa diulang banyak kali. Kedua, bunyi dipanjangkan. Ketiga, mata berkedip-kedip dan muka berkerut semasa bercakap. Sikap tunggu dan lihat boleh memberi kesan buruk kepada masa depan anak-anak. Ibu bapa harus sedar dan berunding dengan pakar yang berkenaan serta-merta jika mereka mempunyai sebarang kebimbangan, kerana ini boleh menjejaskan pembesaran dan perkembangan anak-anak.